Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak bincang tajuk kebarangkalian. Okey, so ni ialah set trial SPM. Saya gabungkan kali ni untuk daripada paper 1 dan juga paper 2 untuk negeri-negeri. Okey, so yang pertama kita tengok Johor set 1. Soalan pada paper 1, kertas 1. Sebiji gula diambil dari bekas yang mengandungi 30 biji warna merah dan 20 biji warna biru. Hitung kebarangkalian guli yang berwarna merah diambil. Okey, so dekat dalam bekas ni kita kena fahamkan kita ada 30 merah tambah dengan 20 biru. Jadi berapa jumlah di dalam bekas ini? 30 tambah 20 dapat 50 kedua-duanya. Dia tanya untuk mengambil merah sahaja. Merah ada 30. Per dengan semua di dalam bekas itu per dengan 50. Jadi kita kira 30 per dengan 50. Akan dapat 3 per 5. 3 per 5, so jawapan kita ialah B. Okey, masih lagi soalan Johor tadi. Okey, untuk kertas 2, soalan nombor 10. Cikgu Fikri mengajar tajuk kebarangkalian di kelas 4 Cempaka. Dia menyediakan 2 kotak seperti dalam rajah 10. Kotak X mengandungi kad-kad yang berlabel nombor dan kotak Y mengandungi kad-kad yang berlabel abjad. Seorang pelajar diminta untuk mengambil 2 kad secara rawak. 1 kad daripada kotak X, kemudian 1 kad daripada kotak Y. Lengkapkan ruang sampel di jadual 10 di ruang jawapan. Okey, jom kita tengok pada ruang jawapan punya sampel. Ni. Okey, so ini ialah daripada kad kita ada X 1 sampai 5. Manakala kotak Y ialah A, B. C 1 sampai 5 dekat sini, A, B, C, so dekat sini. Jadi kita lengkapkan. Sebenarnya dia dah pun membantu. Kenapa membantu? Dia dah bagi dah clue sikit-sikit apa nak tulis kat sini. 1A maksudnya 1 dengan A. So sini apa? Ya betul, 1B, 1B. So dekat sini ialah 1C. Lengkapkan sahaja. Okey, bagi masa saya untuk lengkapkan dulu. So jadi dekat sini ialah 2A. Sini ialah 3A. Sini ialah 4A. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B. 1C, 2C, 3C, 4C dan juga 5C. Follow je dekat sini kan ada koma, 5, koma A. Kita ikut follow sahaja. Alright, selesai untuk yang pertama. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa yang pertama, 1 kad berlabel nombor yang kurang daripada 4 dan 1 kad berlabel konsonan dipilih. Bila abjad ni ada 2, vokal dan juga konsonan. So, kena tahulah apa itu abjad, apa itu vokal, apa itu konsonan. Vokal ni adalah huruf A, E, I, O, U. A, E, I, O, U ialah vokal. Konsonan selain daripada huruf ini kita panggil konsonan. So, kalau dekat sini, dekat kotak Y ni, kita ada A, B, C. So, apa konsonan yang ada? B dan juga C. A ini ialah vokal. Okay, yang pertama ni 1 kad berlabel nombor kurang daripada 4. 4 ni boleh ambil tak? Taklah. Kurang daripada. So, jadi kita ada nombor 1, 2 dan juga 3. Dan 1 kad berlabel B dan C. Cari kebarangkaliannya. Okay, jadi kita tulislah dia punya kebarangkaliannya ialah. Okey, macam biasa tulis pada ruangan jawapan. Jawapan tulis pada ruangan jawapan. Jangan lupa curly bracket kena tulis. Okey, so yang pertama adalah 1 dan B.
So mungkin yang pertama didapat 1 dan juga B. Lepas tu 1 ni mungkin apa lagi? 1 dan juga, okey macam ni lah. Kalau contohnya gambar ajar pokok kan. Okey, yang pertama mungkin daripada kotak X tu 1, 2 dan 3. Daripada kotak Y tu mungkin B dan juga C. B, C. B, C. So jadi 1B dan juga 1C. Lagi 2B, 2C. 2B dan juga 2C. 3B, 3C. 3B, 3C. Okey, selesai. Okey, kemudian kita kira, cari kebarangkalian dia. Okey, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 6. Per dengan berapa? Per dengan semua ni. Yang dalam kotak tadi mana? Ni dalam kotak ni. Dalam kotak ni ada apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 darab dengan 5 ada 15 semuanya kan? Jadi kat sini kebarangkalian dia ialah 6 per 15. Selesai yang pertama. Yang kedua. Tapi ni jangan tulis kat sini tau. Nak tulis kat mana? Banyak kali saya kata tulis dekat ruangan jawapan. Saya ni kejap naik atas, kejap bawah nanti awak tak faham pula. Alright. Yang kedua. Satu kad nombor lebih daripada 3. Lebih daripada 3 ialah 4, 5. Sebab dalam X tadi ada nombor 1, 2, 3, 4, 5. Lebih daripada 3, nombor 4 dan juga nombor 5. Atau satu kad huruf vokal dipilih. Apa huruf vokal dia? A. Tapi dekat sini perkataannya atau. Tadi dan. Alright. Okey, untuk yang kedua ni, saya nak gunakan jawapan dekat ruangan bawah ni. Okey, so apa dia kata tadi? Satu kad nombor lebih daripada 3. So, 4, 5 atau huruf vokal A. 4, 5 atau A. So, kita ada kebarangkalian 4, 5 atau A. So, kalau kat sini atau, apa maksud dia? Salah satu ada pun okey. Kalau dua-dua ada pun okey. Kalau dan tadi, saya ulang balik. Kalau dan tadi, dua-dua tu kena ada. Dia kata tadi, nombor kurang daripada 4. 1, 2, 3 dan kad berlabel konsonan dipilih. So, kurang daripada 4 dan konsonan. Kurang 4 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 konsonan. Dan tu maksudnya dua-dua tu mesti ada. Kalau atau salah satu dah ada, cukup. Kalau dua-dua ada pun tak ada masalah. Jom kita tengok apa dia. So, jawapan kita sebenarnya dia adalah daripada sini je. Jadi sebab tu saya nak guna highlighter dekat sini supaya lebih faham. 4, 5. So, semua yang ada nombor 4 ni termasuk sebab dia atau. 4 ni semua termasuk. Semua yang ada 5 dekat depan tu termasuk sebab dia atau. Salah satu nombor dah ada, dah jadi. Atau A. Kalau ada A pun masuk juga. Ni. Macam mana saya nak highlight ke bawah? Ni. Semua ni. Semua ni. So, semua yang berhighlight ni, berwarna kuning ini adalah jawapan dia. Tapi tak ada repeat 2 kali lah. So, kita tulis jawapan dia untuk bahagian yang kedua. Sini konon-konon nombor 2 lah. Tulis dekat nombor 2. So, jawapan dia apa? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Lepas tu kita ada 4B, 4C, 5B, 5C. Cikgu, dia kata atau. Atau apa? Dia kata 4, 5 atau A. Kenapa 5A tu boleh juga? Atau tu, ialah 5 atau A. Dua-dua ada tu. Masalah. So, tetap juga jawapan dia. So, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kebarangkalian dia ialah 9 per 15. Boleh? Sebab dia atau. Okey. So, kita tengok untuk negeri lain pula. Banyak-banyak contoh baru awak faham kan? Okey, untuk Sabah, Rajah 38 menunjukkan beberapa keping kad berlabel dengan huruf gasing. Sekeping kad dipilih secara rawak. Nyatakan kebarangkalian bahawa kad yang dipilih ialah kad yang dilabel dengan huruf
konsonan. Konsonan selain daripada A, E, I, O, U. So, apa konsonan kat sini? Ini, dan ini. So, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 per dengan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 per 6. Ada tak jawapan dia? Tak ada. Kita gunalah kalkulator kita yang canggih ni. 4 per 6. So, dapat 2 per 3. So, jawapan kita ialah A. Boleh? Next. Okey, untuk Melaka. Jadual 18. Rajah 18 menunjukkan sebuah peti keselamatan untuk membuka peti keselamatan itu. Satu kod terdiri daripada 5 digit perlu dimasukkan. Amy masih ingat digit pertama hingga digit keempat. Tetapi terlupa digit terakhir pada kod tersebut. Bagaimanapun, dia pasti digit terakhir ialah satu nombor perdana. Jika Amy menekan nombor ganjil secara rawak bagi digit akhir kotak itu, apakah kebarangkalian bahawa dia berjaya membuka peti keselamatan itu dengan satu percubaan? Okey, so kita fahamkan dulu. Okey, nampak tak dekat kod ni ada nombor 1 hingga 9 sahaja. Amy masih ingat digit pertama hingga digit keempat tapi terlupa digit terakhir kod tersebut. Bagaimanapun dia pasti digit terakhir itu ialah satu nombor perdana. So kita tengok dekat sini apa nombor perdananya. Kita ada nombor 2, 3. Lepas tu kita ada 5 dan 7. 2, 3, 5, 7 ialah nombor perdana. Ada berapa nombor ni? Ada 4 nombor dekat situ. Jika Amy menekan nombor ganjil secara rawak bagi digit akhir kod itu, apakah kebarangkalian menekan nombor ganjil? Jika Amy menekan nombor ganjil secara rawak digit itu, apakah kebarangkalian bahawa dia berjaya membuka peti keselamatan itu dengan satu percubaan? Kalau kat sini nombor perdana kita ada berapa ni? Nombor ganjilnya. Ini ialah nombor ganjil daripada nombor perdana. Dalam kotak ni, dalam apa ni, peti yang dia punya pin-pin ni, ada berapa nombor ganjil? Ada 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 nombor ganjil. Kalau dengan satu percubaan, kita ada 3 nombor ganjil per dengan semua nombor ganjil yang mungkin dia akan tekan. So 3 per 5. So itulah jawapan dia, 3 per 5. 3 per 5 B. Seterusnya. Okey, masih lagi untuk kertas 1. Sebuah kotak mengandungi 150 keping kad yang setiap satunya ditanda dengan satu huruf abjad. Jika sekeping kad dicabut secara rawak dari kotak itu, kebarangkalian memilih sekeping kad berhuruf M ialah 3 per 10. Untuk pilih M sama dengan 3 per 10. Kemudian, 15 keping kad berhuruf M ditambah ke dalam kotak itu. Lepas tu, dia tambah 15 lagi huruf M. Huruf M ni tambah lagi 15. Jika sekeping kad dicabut secara rawak dari kotak itu, cari kebarangkalian memilih sekeping kad berhuruf M. Jadi apa kita nak buat? Okey, so kita kena tahu dulu pada asal-asalnya huruf yang bertanda yang bertanda M ni, yang dapat 3 per 10 ni ada berapa keping dalam tu? Kita baca balik, sebuah kotak mengandungi 150 keping. Tapi huruf M ni ada berapa keping? Kalau sekeping kad dicabut dapat 3 per 10. Maksudnya macam mana? Sekeping ada berapa keping M dalam tu tak tahu. Per dengan jumlah semuanya 150 akan dapat 3 per 10. Jadi ada berapa M dalam tu? Ada berapa M, kita katakan X kat situ ialah 3 per 10. Sini bahagi pergi sini jadi darab 150. Jadi kita kira dululah. 3 per dengan 10 darab 150 ada 45. Asal-asal M ni ada 45. Sekarang dia dah tambah lagi 15. Kemudian 15 keping ditambah. So, bilangan M dalam tu ada 45 tambah dengan 15. Adalah 60 keping kad yang berhuruf dengan huruf M. Sekarang berapa jumlah yang baru? Ini pun kena tambahlah 15. Kad yang baru tu kan. Jumlah kad dalam bekas tu 150 tambah dengan 15.
akan dapat 165. So dia tanya kalau untuk cari kad yang M tu, M yang baru sekarang ada 60. Dalam kotak tu sekarang ada yang jumlah kad ialah 165. Itulah jawapan dia. 60 per dengan 165. 4/11. Letak 4/11. Okey, ada D. 4/11. Seterusnya, okey, ni untuk soalan kertas 2. Pemilik kedai kek Y bercadang untuk membeli satu hadiah kepada setiap pelanggan yang datang membeli kek tiramisu dan kek Fruitlicious di kedainya. Raja 10 menunjukkan 4 jenis hadiah yang disediakan. Lengkapkan ruang sampel di ruang jawapan bagi gabungan kek dan hadiah yang mungkin diperoleh oleh seorang pelanggan. Okey, tengok. Anda boleh menggunakan huruf T untuk kek tiramisu, F untuk Fruitlicious dan seterusnya. Okey, yang pertama dia suruh lengkapkan dulu. Okey, jom kita tengok pada ruangan jawapan. Okey, ni pada ruangan jawapan. Tiramisu B. B ni apa benda? Jap, tengok balik. Dekat sini. Bingkai gambar B, kalkulator K, cawan C, pen P. So kita ada kek tiramisu, bingkai tiramisu, kalkulator, tiramisu cawan, tiramisu pen. So kita ada seterusnya F lah, kek Fruitlicious, B dengan F, K. Lepas tu F, C, F, P. Okey, selesai. Yang pertama selesai. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa kek tiramisu dan alat tulis dipilih. Tiramisu dan alat tulis. Apa alat tulis yang ada kat sini? Bingkai gambar ni bukan alat tulis. Kalkulator alat tulis. Cawan pun bukan. Pen. So, K dan juga P. So, dan. Tiramisu dan K. Kalkulator dan juga pen. Kalkulator dan juga pen. Tiramisu. Dan. Mesti ada dua-duanya. So, kita tengok daripada sini. Ada T, tiramisu dan juga kalkulator, tiramisu dan juga pen. So kat sini lah. Jauh sangat. So jawapan dia ialah tiramisu dan kalkulator dan juga kali bracket dekat luar je. Tiramisu dan juga pen. So berapa dia punya kebarangkalian ni? 1, 2. 2 per dengan berapa? Tengok ruang sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 per 8. Nak tinggal macam ni pun boleh. Untuk kebarangkalian dibenarkan untuk macam tu sahaja. Ataupun kalau nak tulis dalam bentuk lagi mudah pun boleh. So dapat 1 per 4. Selesai. B. Kek Fruitlicious atau bukan cawan dipilih. Bukan cawan. So kita ada apa? Bukan cawan. Ni yang tadi kita padam balik. Nanti confuse. Bukan cawan. Bukan cawan. So kita ada bingkai, kalkulator dan juga pen. B, K, P. Kita ada B, K, P. Sama macam tadi. Kalau atau salah satu pun dah okey. So kalau untuk atau ni saya tengok pada ruang sampel lah. Senang. Kita highlightkan untuk kek Fruitlicious. Yang ada kek F. Yang F tu semua kita highlightkan. Ada F, ada F, ada F, ada F. Lepas tu dia kata bukan kek dipilih. Ada huruf B, K dengan P. Ada B tak? Ni ada B belakang ni. B. K, ada K. Dan juga P ke satu lagi? P. Ada lagi tak? Dah tak ada dah. Ni F tak ada. BKP pun tak ada. So ini tak termasuk. Jadi mana jawapan dia? Yang warna hijau itulah jawapan dia. So maksudnya kita tulis semula. Dekat B kat B. Tulislah pada ruangan jawapan. Sebab saya ni nak kecil, nak besar, nak kecil, nak besar. Nanti kan awak tak nampak. Dia suruh senaraikan. Jadi kita senaraikan. TB, TK. Yang warna hijau sahaja. TP,
FB, FK, FC dan juga FP. Jadi kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan 7 per dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 per 8. Selesai. Boleh? Okey, seterusnya untuk soalan trial Johor. Sebanyak 7 daripada 20 alat pengesan COVID-19 dalam sebuah kotak didapati rosak. 7 ni rosak. Okey, so yang eloknya berapa? Yang eloknya ada 20 tolak 7. Ada lagi 13 yang masih elok. 2 alat pengesan COVID-19 dipilih secara rawat daripada kotak tersebut. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua alat pengesan itu dalam keadaan elok. Okey, so dia punya situasinya macam mana? Okey, dia tanya yang elok. So kita fikirkan yang elok-elok sahaja. So kita ada elok dekat sini. Kita ada 13 yang elok. Elok. Dalam semua ni, dalam kotak ni kita ada 20. Dalam kotak ni kita ada 20. Kali pertama dia ambil 2 kan? Ada 2 kotak, ada 2. 1 dia dah ambil. Jadi kebarangkalian yang pertama dia ambil ialah 13 per dengan 20. Dah ambil 1 ni. Bila dah ambil 1, 13 ni dah ambil 1, tolak dengan 1. So ada lagi berapa yang elok dalam ni? Ada lagi 12 yang elok. 1 dah keluar daripada kotak yang besar ni, tolak 1. Berapa yang tinggal dalam kotak ni? Ada 19. Sekarang dia nak ambil yang kedua. Kedua-dua elok. Yang pertama elok dan yang kedua pun elok. So tinggal berapa yang elok yang kedua? 12. Berapa lagi yang tinggal dalam ni? Ada 19. So kita kira. 13 per dengan 20 darab dengan 12 per dengan 19. Dapat 39 per 95. C jawapannya. Seterusnya, masih lagi Johor. 37. Kebarangkalian Sadikah untuk melanjutkan pelajaran ke United Kingdom dan Australia masing-masing ialah 0.71 dan 0.63. Apakah kebarangkalian bahawa Sadikah akan dapat melanjutkan pelajaran ke salah satu negara? Okey, jadi apa maksud dia? Okey, dia melanjutkan pelajaran ke UK dan juga Australia. Kebarangkalian dia dapat kan? Kebarangkalian dia dapat UK 0.71 dan Australia ialah 0.63. Ni kalau dia dapat. Kebarangkalian dia tak dapat. Kebarangkalian dia tak dapat pergi UK ialah 1 tolak dengan 0.71. Kebarangkalian dia tak dapat pergi ialah 0.29. Kebarangkalian dia tak dapat pergi Australia, 1 tolak dengan 0.63. Kenapa 1? Sebab kebarangkalian memang jumlahnya ialah 1. 0.37. Okey, so soalan kata, apakah kebarangkalian bahawa Sadikah akan dapat melanjutkan pelajaran ke salah satu negara? Apa dia punya kebarangkalian dia? So, kebarangkalian dia ialah dia dapat pergi UK, maknanya tak dapat pergi Australia. 0.71 tak pergi UK dan tak dapat pergi Australia. 0.37. Atau, kalau atau tu tambah. Atau, dia dapat pergi Australia. Dapat pergi Australia dan tak dapatlah pergi UK. Dapat Australia dan tak dapat UK. Macam tu. So, kita kira berapa dapat. 0.71 darab dengan 0.37 0.2627 tambah dengan 0.63 darab 0.29 dapat 0.1827. Tambahkan kedua-duanya.
akan dapat 0.4454A. Boleh ni purple untuk yang purple saya bulatkan. Pergi UK, tak pergi Australia. Atau yang hijau tu pergi Australia, tak pergi UK. Tambahkanlah. Okey, manakala untuk dia punya kertas 2. Raja satu menunjukkan bilangan guli yang berwarna di dalam 2 buah balang yang berbeza. Okey, kita ada balang A dan juga balang B. Ada guli merah, ada guli putih. Sebiji guli dipilih secara rawak daripada balang yang berbeza. Maknanya dipilih daripada A dan juga daripada B. Cari nilai X jika kebarangkalian kedua-dua guli yang dipilih adalah warna yang berbeza daripada balang yang berbeza. Maksudnya macam mana? Kali pertama dia pilih adalah guli merah daripada A. Kali kedua dia pilih guli putih daripada B. Okey, so kita carilah kebarangkalian dia berapa. Okey. Untuk dia ambil merah adalah jumlah merah per dengan balang A ni. Berapa jumlah balang A ni? X tambah dengan 3. X tambah 3. Ini jumlah dia. Ini balang B ni ada berapa guli semuanya? 8 tambah dengan 4. 8 tambah 4 dapat 8, 9, 10, 11, 12. Dapat 12. Ada 12 biji guli dalam tu. Okey, so yang pertama mungkin dia ambil merah daripada A dan putih daripada B. So merah kita ada berapa? Mana tulis Okay, bawah sikit. Tulis macam biasa, tulis dekat ruangan jawapan. Saya nyempit-nyempit je kat sini. X per dengan X tambah 3. Dan lah darab. Yang kedua dia pilih putih tu daripada B. 8 per dengan 12. 8 per 12. Atau, ni yang pertama. Atau, kita ambil warna merah pula. Yang pertama, balang A ni dia ambil warna putih. Berapa putih ada? 3. Berapa ada dalam balang A ni? X tambah 3. Darab. Lepas tu dia ambil merah daripada B pula. 4. Berapa B ada? 12. 4 per 12. Berapa ada? Ialah 13 per 24. 13 per 24. Jadi kita nak tahu berapa X tu sebenarnya berapa. So, nampak tak kat sini kita ada satu saja pemboleh ubah X. Kita ada tanda sama dengan. Saya rasa apa saya nak fikir dalam kepala otak saya ni. Gunalah kalkulator. Kita ada kalkulator kita yang canggih-manggih tu. Kita cari saja X sama dengan berapa. Okey, jom sama-sama dengan saya masukkan dalam ni. Kita ada X per, disebabkan dekat sini ada X tambah 3, jangan lupa kurungan. Ni kita tambah kurungan dekat sini. So, kurungan ialah X tambah 3. Tutup kurungan. Tutup kurungan. Darab dengan 8 per 12. Ni, ikut je. Tambah dengan 3 per dengan dalam kurungan X tambah 3. Tutup. Darab 4 per 12. Allah, sorry. What happened? Tersilap tekan. Masya Allah. Dugaan. Kita kisi balik. X per dengan X tambah 3. Darab 8 per... dah kenapa? Per dekat bawah. 2 kali dah. X per dengan kurungan X tambah 3. Tutup. Darab 8. Sini per. Jangan repeat berapa kali. 8 per 12 tambah 3 per dengan kurungan X tambah 3. Tutup. Darab 4 per 12. Darab 4 per 12. Jangan salah tekan. Salbiah. Sama dengan 13 per 24. 13 per 24. Macam mana nak tekan jawapan? Shift calculate, tekan 2 kali.
Shift calculate. Sampai dia kata X sama dengan 5. So, itulah jawapan kita. Alright. So, nak buat panjang-panjang? Boleh, dipersilakan. Tak ada masalah. Kalau masih ragu-ragu dengan jawapan ni, mungkin awak takut tersalah-salah tekan. Masukkan sahaja nilai ini. Pastikan awak dapat balik 13/24. Always check balik jawapan, okay? B. 2 biji gulit dipilih secara rawat daripada balang yang berbeza. Cari kebarangkalian sekurang-kurangnya sebiji guli berwarna merah dipilih. Sekurang-kurangnya 1 biji guli berwarna merah dipilih. Okey, jadi macam mana nak buat? Okey, sekarang kita dah tahu X ni 5 kan? So, di sini X sama dengan 5. Alright. So, sekarang jumlah dalam ni ada berapa? Kita dah tahu jumlah dia dekat sini. Okey, jumlah dekat sini 5 tambah 3 dapatlah 8. Sekarang, 2 biji gulit dipilih secara rawat daripada balang yang berbeza. Cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebiji gulit berwarna merah dipilih. So, balang dia berbeza. Sekurang-kurangnya 1 biji merah dipilih. Lebih? Boleh lah. Sebiji merah A. Kalau merah daripada A, ada berapa merah? Ada 5. Per dengan berapa? 8. 5/8. Sebiji dipilih. Darab dengan mungkin yang kedua dia pilih bukan merah, putih. So, dapat 8 per dengan 12. Atau, tambah ni atau Atau mungkin juga kali pertama dia pilih merah daripada balang A. 5/8. Dan kali kedua pun dia pilih juga merah. Cikgu, tak tu jadi merah dan merah. Tak apa, sebab dia kata sekurang-kurangnya sebiji guli merah dipilih. Faham? So, 4 per dengan 12. Asalkan balang dia berbeza-beza. Kali kedua mungkin juga, kali ketiga lah cikgu. Sorry. Kali ketiga, mungkin juga merah itu dipilih daripada, balang B. Mungkin juga dipilih daripada balang B. So, berapa balang B warna merah? 4 per dengan 12. Kalau yang pertama yang dipilih ialah B, yang kedua ada putih. 3 per dengan 8. Kenapa tak merah dengan merah? Dah ada dah ni kat sini. Alright. So, kita tekanlah kalkulator. Kita ada 5/8 darab 8/12 tambah 5/8 tambah, darab 4/12 tambah 4/12 darab 3/8. So, kita dapat 3/4. So, jawapan kita ialah 3/4. Boleh? So, ni macam lebih kurang atau punya soalan macam tadi lah. Sebenarnya kit filtration apa semua tadi sama. Ayat dia berbeza-beza. Okey, seterusnya soalan faham bentung. Raja Dobel menunjukkan sebuah botol yang mengandungi 8 biji pil berwarna biru dan 5 biji pil berwarna putih. Kita ada 8 biru dan juga 5 putih. So, ada berapa jumlah dalam ni? Ada 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 buah pil dalam ni. Okey, apa dia kata? Ali mengambil sebiji pil secara rawat. Apakah kebarangkalian Ali mendapat pil berwarna putih? Ada berapa putih? Ada 5. Ada berapa sumber dalam tu? 13. So, 5/13. Very easy lah. 5/13. Seterusnya, okey, Koperasi SMK Emas menghadiahkan sekotak makanan dan sekotak minuman kepada sekumpulan 10 orang pelajar yang sedang menunggu giliran untuk disuntik vaksin COVID-19. Di dalam kotak makanan itu mengandungi 6 biji roti coklat dan 9 biji roti jagung. Di dalam kotak minuman pula, ni makanan. Okey, ada 2 kotak lah. Kejap kita lukis. Kita ada makanan. Makanan kita ada 6 roti coklat. 6 roti coklat dan juga 9 roti jagung. Lepas tu dalam kotak minuman kita ada 5 tin air berperisa lychee dan juga 7
tin air berperisa oren. Apa kau rasa oren? Rosa adalah orang pertama yang mengambil makanan dan minuman tersebut. Rosa mengambil 1 roti dan 1 tin minuman. Apakah kebarangkalian Rosa mengambil roti coklat atau air berperisa laici? Okey, atau dekat tengah-tengah ni. Jadi kita kena fahamkan dulu. Sama ada mungkin apa pilihan dia ada. Mungkin dia ambil coklat. Roti tak boleh lah. Ini semua 2 roti. Mungkin dia ambil roti coklat. Lepas tu dia ambil air laici. Atau roti coklat dengan oren. Sebab dia atau kan. Dah coklat pun ada salah satu pun dah okey. Atau dia ambil yang laici. Kalau dia ambil air laici, dia mungkin boleh ambil coklat. Dan juga laici ni mungkin dia boleh ambil dengan jagung. Tapi kat sini coklat dengan laici. Laici coklat. Samalah, tak payah berulang-ulang 2 kali. Sekali sahaja. Jadi kita cari kebarangkalian dia. Okey, so dekat makanan ni ada berapa? 9 tambah 5 ada 15. 7 tambah dengan 3. 7 tambah dengan 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita tengok kalau ambil roti coklat dan juga laici. Roti coklat kita ada 6 per dengan 15. Dan laici. Laici kita ada 5 per dengan 12. Atau dia boleh ambil coklat 6 per 15. Dan juga oren 7 per dengan 12. Atau dia ada satu lagi pilihan. Laici tambah dengan jagung. Laici kita ada laici lai-lai 5 per 12 darab dengan jagung kita ada 9 per 15. Kira sahajalah kalkulator kita. Awak kirakan saja, awak akan dapat 13 per 20. Tekan sahaja, tekan-tekan. So dapat A jawapannya. Kalau perasan soalan dia sama sahaja, soalan berulang-ulang kan. Okey, kita tengok soalan. Ni kertas 2 punya soalan. Okey, nombor 10. SMK Murni telah mengadakan jualan akhir tahun. Dalam jamuan itu 3 hidangan telah disediakan iaitu mi kari, laksa dan kari pap. Cikgu Umi dan Teacher Jah telah memilih mi kari sebagai hidangan utama mereka. Kebarangkalian Cikgu Umi dan Teacher Jah makan mi kari masing-masing ialah 5 per 9 dan 2 per 5. Lengkapkan gambar Raja Van di ruang jawapan. Seterusnya cari kebarangkalian Cikgu Umi dan Teacher Jah tidak makan mi kari. Ni makan. Habis tanya tak makan pula. Alright, so tak apa. Pertama dia suruh lengkapkan gambar Raja Van di ruang jawapan. So jom kita tengok ruang jawapan macam mana. So kita lengkapkan. Okay, so kita tahu Teacher Umi ada suka 5 per 9. Teacher Jah 2 per 5. Dekat ruang jawapan, gambar Raja Van dekat tengah-tengah ni ada dah ditulis 2 per 9. Jadi berapa dekat bahagian kosong dekat sini? So jadi kita ada 5 per 9 untuk bahagian Umi. Teacher Umi maksudnya mana? Mana bahagian dia? Ini bahagian dia. Termasuk 2 per 9 yang dah ada tu. Jadi kita berapa tinggal lagi yang tengah-tengah ni? So berapa yang tinggal tengah-tengah ni ialah 5 per 9 tolak dengan yang sini 2 per 9. So 5 tolak 2 bawah dah sama kan? So dapatlah 3 per 9. 3 per 9. Manakala untuk J ni pun sama juga. Untuk Teacher Jah ni 2 per 5. So bahagian ini ialah 2 per 5. 2 per 5 tolak dengan bersilang dekat tengah-tengah ni ialah 2 per 9. Ni 2 per 5 tolak dengan 2 per 9. So dapat 8 per 45. Selesai. Untuk gambar Raja Van. Tadi dia kata apa? Lengkapkan, dah lengkap. Seterusnya cari kebarangkalian Cikgu Umi dan Teacher Jah tidak makan mi kari. So kalau bahagian tak makan dekat mana? Dekat luar lah. Tak luar ni. So berapa? Satu kebarangkalian kalau penuh dia, ingat 1 So 1 tolak dengan kita ada 3 per 9 tolak dengan 2 per 9 tolak dengan 8 per 45. Cikgu ni 3 per 9 saya nak tulis boleh tak? Saya nak tulis berapa? Saya nak tulis 1 per 3. Boleh, tak ada masalah. 2 membawa maksud yang sama.
So 1 tolak dengan 3/9 tolak 2/9 tolak lagi dengan 8/45 akan dapat 4/15. So tu dah jawapan dia. Kalau yang dia tidak suka, kita ada kebarangkalian dia 4/15. Boleh? Seterusnya, untuk kebarangkalian negeri Perak. Kalau tengok kebarangkalian ni hampir semua set kita ada 18 set yang tahu. Untuk trial negeri SPM, semua set keluar tak ada kebarangkalian. So kemungkinan besar untuk SPM tahun 2022 ni, 2021 ni pun kebarangkalian keluar. So jadi kuasai soalan dia senang sahaja. Okey, teruskan. Untuk Perak, kebarangkalian bahawa seorang pelanggan membeli minuman sejuk di sebuah kedai kopi ialah 3/4. Rahim, Adam dan Farhan telah menjadi pelanggan tetap di kedai kopi tersebut. Cari kebarangkalian bahawa mereka bertiga tidak membeli minuman sejuk. Okey, jadi macam nak buat? Dia kata tidak membeli. Kebarangkalian seorang pelanggan membeli kopi sejuk ialah 3/4. Beli sejuk, beli ialah 3/7. Mana pula 3/4? Tak beli ialah 1 tolak 3/7. Kebarangkalian 1 1 tolak dengan 3/7 akan dapat 4/7. Cari kebarangkalian bahawa mereka bertiga tidak membeli minuman sejuk. Ni tidak beli. Berapa orang? 3 orang. Rahim, kau nak sejuk? Tak nak lah. 4/7. Dan Adam nak? Tak nak. 4/7. Darab dengan Farhan nak? Tak nak. 4/7. So itulah kebarangkaliannya. So kita kira lah 4/7 darab 4/7. Darab lagi 4/7. So kita dapat 64/343. So jawapan kita ialah B. Nombor 8. Nombor 8 ni adalah daripada kertas 2. Raja 8 menunjukkan kotak M dan kotak N mengandungi 3 sampul pakej pelancongan bagi 4 sampul dan 4 sampul baucer hadiah. Pakej pelancongan dan juga 4 sampul baucer hadiah. Serta pelanggan yang membelanjakan RM6,000 dan ke atas. 6,000 pun boleh dan ke atas. Di sebuah kedai elektrik diberi satu peluang untuk mencabut sepucuk surat yang mengandungi pakej pelancongan daripada kotak P dan juga satu cabungan bertuah hadiah daripada kotak Q. Mana pula PQ ni? Tak ada ni. Jap. Macam typo je. Mana ada MN kotak pelancongan sini ialah dan juga Q lah kalau ikutkan. Okey, soalan ini lengkapkan kesudahan peristiwa yang mungkin di jadual 1. Ni kalau ingat tadi macam ada yang tadi tu. Sama kan dalam bentuk jadual. Tak apa, kita dah soalan dah pun membantu. Dia dah tulis separuh dah. Kalau awak blur-blur pun awak tengok sini P80. Macam mana dapat P80? Sini P80. Jadi kat sini apa? Sini P50. Sini ialah P150. Kamera Highland C50, C80, C100, C150. Langkawi L50, L80, L100. Selesai. Untuk yang pertama. Yang kedua, dengan menyerahkan kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa pelanggan itu memenangi pakej pelancongan ke Langkawi dan baucer bernilai 100. Langkawi dan 100. Langkawi dan 100. Ada berapa Langkawi? 1. 100 pun 1. Jadi, mana jawapan dia? Ni lah. Langkawi dan 100. Dua-dua tu mesti ada. Langkawi dan 100. Jadi, berapa dia kata dengan menyerahkan kesudahan yang mungkin? So, pada ruangan jawapan yang pertama, tulislah jawapan dia. Langkawi, L dan 100. Tutup. So, berapa kebarangkalian ni? Ada 1 per dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3 darab 4 ada 12 semuanya. Macam dapat 12 cikgu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada semuanya 12. Selesai.
B. Yang kedua, pelanggan itu tidak memenangi pakej pelancongan ke Cameron Highland. Habis tak dapat Cameron Highland, dia dapat pergi mana? So, mungkin dia ada Pulau Pinang dan juga Langkawi. Atau voucher hadiah bernilai 150. So, pelanggan itu tidak memenangi pakej pelancongan ke Cameron. Maksudnya, dia pergi ke Pulau Pinang dan juga Langkawi. Atau, so kita tengok Pulau Pinang mana. Macam tadi kita highlightkan semua yang ada Pulau Pinang. Semua ada Pulau Pinang, Pulau Pinang, Pulau Pinang. Semua yang saya highlight warna biru ni, hijau ni. Okey, Pulau Pinang. Dan juga Langkawi. Langkawi sini. Okey. Semua ni. Asalkan ada perkataan Langkawi, kita ambil. Atau voucher 150. Ada tak 150? Dekat sini 150. Jadi mana kebarangkalian dia? Semua yang berwarna hijau inilah jawapan dia. So, tulis semula. So, kita kira ada berapa dia punya jawapan dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 per dengan 12. Tu jangan tulis 9 per 12 je. Tulis balik ni. Tulis balik apa ya? Sama dengan P50. P80, P100, P150. Semuanya. Macam ni lah. Saya dah tulis semula. So, tulis semula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan malas nak salin. Salin sajalah. Kita dah tahu jawapan. Salin je lah. Jawapan akhir jangan lupa tulis 9 per 12. Jangan lupa tulis. Dah tulis, dah senaraikan letih-letih. Jangan lupa tulis jawapan akhir. Okey, seterusnya untuk trial Pekan Pahang. Raja sebelum menunjukkan kad-kad bernombor di bawah di dalam sebuah kotak. Satu kad dipilih secara rawat daripada kotak itu. Cari kebarangkalian bahawa kad yang dipilih ialah nombor kuasa 2. Apa itu nombor kuasa 2? So, kita kena tahulah nombor kuasa 2 tu macam mana. Macam mana nak tahu, cikgu? Tekan je. Contohnya punca 12. Punca 12 ni berapa? Ada perpuluhan. So, ini bukan nombor kuasa 2. 25 tekan punca 25 sama dengan 5. Punca 144. Betul. 17 salah. 30 salah. 96 salah. 96 ni bukan 121. Kalau confuse tekan saja. Punca 121. Akan dapat 11. Betul. 66, 36, 169, punca 169. 13, so betul. 31 bukan, 48 bukan, 200 pun bukan. Ya, cikgu. Ya, tekanlah punca kuasa 200. Dapat perpuluhan, jadi bukan. 42 juga bukan, 15 bukan, 64, 88, 64. Okey, betul. So, berapa dia punya kuasa 2 ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 per dengan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 per 15. Ada tak jawapan? Tak ada, cikgu. Kita boleh kecilkan dia. 6 per 15. 6 per 15 tekan kalkulator akan dapat 2 per 5. Bingo! 2 per 5. Betul tu? Saya kira Alright, seterusnya untuk nombor 39. Cara dulu menunjukkan bilangan murid dari 3 kelas yang menghadiri satu kem motivasi. Seorang murid dipilih secara rawat daripada kumpulan itu. Hitung kebarangkalian bahawa seorang murid dari kelas 5R dipilih. 5R. Seorang murid daripada 5R dipilih. So, macam mana nak kira daripada 5R? Mana 5R? Ini 5R. Berapa jumlah pelajar dalam 5R? 15 tambah dengan 9. 15 tambah dengan 9. So, ada berapa? 24. Pelajar dalam 5R ada 24 orang. 15 lelaki, perempuan 9. Ada 24. Berapa jumlah semua yang ada? Kita tambah semua. 10 tambah 23 tambah 21 tambah 12 tambah 15 tambah 9. Ada 90 orang semuanya. So, dalam 5R terpilih 24 per dengan semua 90. 24 per dengan 90 akan dapat 4 per 15.
Seterusnya, soalan seterusnya untuk nombor 10, kertas 2. Puan Rohana meminta setiap murid menggunting kepingan cardboard berbentuk segi empat sama. Beliau melabel 9 keping kad dengan huruf dan nombor seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3 Pekan 2021. Memanglah ni soalan Pekan punya, Pekan Pahang. Daerah Pekan. Dia meletakkan semua kad berlabel huruf ke dalam kotak A. Dan semua kad berlabel nombor ke dalam kotak B. Seorang murid mengeluarkan kad secara rawak daripada setiap kotak. Dan yang berlabel huruf ni A, ni dalam kotak A, ini semua ni A. Manakala yang dekat belakang ni, yang nombor ni dalam kotak B. Ni dalam kotak B. Senaraikan ruang sampel dengan menyenarai. Seorang murid okey. Senaraikan ruang sampel. So, apa ruang sampel ni? Kita tulislah ruang sampel dia. So, 2 kan? Okey, so ruang sampelnya ialah huruf P2. 20 P20. P2 P1 P2021. So, kita buat untuk setiap huruf tu samalah. Okey, jap saya tulis dulu Ni saya senaraikan tapi tak habis lagi. P2021 PEKAN N2 N0 N2 N1. So, selesai yang pertama, senaraikan. Yang kedua, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa sekeping kad dilabel dengan huruf konsonan. Apa huruf konsonan selain A, E, I, O, U? Kalau dekat sini kita ada huruf P, K dan juga N. Konsonan dia ialah P, K dan juga N. Dan sekeping kad lagi dilabel dengan nombor ganjil. Apa nombor ganjil kat sini? Hanyalah nombor 1. Dan maksudnya kedua-dua tu mesti ada. Okey, kedua-dua tu mesti ada. Okey, itu saja kan. Anda tak ada cek dah. So, kita bercontohlah kat sini Ada P, maksudnya kita ada apa? Kita ada P dan juga 1, K1, N1. So, mana kita tengok, kita highlightkan lah. Ada P dan juga 1. Ada K dan juga 1. Ada N dan juga 1. So, ada berapa kebarangkalian dekat situ. Kita senaraikan. Dia kata menyenaraikan. So, senaraikanlah. Kita ada P1, ada K1 dan juga N1. So, ada berkebarangkalian 1, 2, 3. Ada 3 per dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, kebarangkalian adalah 3 per dengan 20. Okey, soalan terakhir daripada Johor set 2. Satu set dipilih secara rawak daripada set S 3, 5, 9, 12, 16, 25, 27 dan 29. Cari kebarangkalian bahawa nombor yang dipilih itu ialah kuasa 2 sempurna, perfect square. Sama macam tadi lah, dan nombor perfect square. Macam mana kita nak kenal pasti? Caranya ialah contoh 3. Ni kita tekan punca kuasa 3. Dapat perpuluhan. Jadi bukan kuasa 2 sempurna. Ni pun bukan. 21 ya. 12 bukan. 25 ya. 16, 25. 27 bukan. 29 pun bukan. So ada berapa nombor? Ada 3 nombor. Per dengan ada berapa nombor dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So jawapan ni ialah 3 per 8A. Seterusnya untuk kertas 2. Rajah 10 menunjukkan 4 kad dari kotak P dan 3 kad kotak Q. 2 kad dipilih secara rawak. Kad pertama dipilih dari kotak P dan kad kedua dipilih daripada kotak Q. So ini P, ini Q lah. Lengkapkan ruang sampel. Apa kita ada di ruang sampel? Di ruang sampel di kat jawapan. Ada N4. Susahlah jauh. NEXT 45Y. NEXT 45Y. Kita ada NEXT
Dan juga lagi satu kad ada 4, 5Y. Jadi kita lengkapkan ruang sampel kita. Ruang sampel kita ada N4. Kita ada... Jadi kita lengkapkan, kita ada di sini N4. Lagi N5. Dan juga NY. Selesai N, kita ada E. E4. E5, EY. Selesai E, X, X4, X5, XY. X selesai T, T4, T4, T5, TY. Okey, selesai yang pertama. B. Dengan menyerahkan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa satu kad dilabel dengan huruf konsonan dan satu kad dilabel dengan huruf genap dipilih. Okey, so kita ada huruf konsonan, kita ada apa kat sini? Kita ada huruf N, X, T, Y. Dan nombor genap. Nombor genap kita ada 4 dan 5. Nombor genap, so kita ada nombor 5. Jadi kita nak kedua-duanya, genap nombor 4 lah. Astaghfirullah. Baik, perasan. Nombor genap 4. So kita ada N4. Ada N4, ada N4. X4, ada X4, wujud ke tak? Wujud. T4, wujud. Y4. Nenek, not. Tak ada. Y4, tak ada. Jadi tak wujud. Tak ada. Jangan berangan. So, jawapan kita ada apa? N4, X4 dan juga T4. So, berapa kebarangkalian? Ada 1, 2, 3. 3 per dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 per 12. Nak 3 kali macam ni pun boleh. Nak kecilkan dalam ni pun boleh. 3 per 12 dapat 1 per 4. Selesai yang pertama. Yang kedua, satu kad dilabel dengan huruf vokal. Apa huruf vokal kita ada kat sini? E. Atau satu kad dilabel dengan nombor ganjil dipilih. Nombor ganjil kita ada nombor 5. Ganjil boleh 5. Atau, so macam tadi lah kita guna highlighter kita. Ada huruf vokal E. Mana ada E? Ini ada E. Ada E. Ada E. Ada E lagi? Dah tak ada E. Lepas tu, atau satu kad berlabel 5. Ada 5. Ini ada 5. Lagi-lagi 5 dicari. 5 dicari. Okey, 5 dijumpai. Ada lagi 5? Tak ada. Jadi mana jawapan dia? Yang kita ada label kuning itulah jawapan dia. Kita ada N5. Ada E4. E5. apa ni? EY. Lepas tu kita ada X5. T5. So, berapa kebarangkalian dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per dengan berapa tadi kita dah kira? 12. 6 per 12. Ataupun kalau kecilkan dia dapatlah 1 per 2. Okay. So, sampai di sini saja. So, saya dah cover untuk 8 set. 8 set untuk soalan-soalan negeri. Cuba cari lagi soalan-soalan negeri yang lain. Kalau awak dah nampak pattern dia sama sahaja. Dia suruh senaraikan. Lepas tu dia tanya kad ni dan yang ni. Yang kedua dia kata kad ni atau yang ni. Pattern dia sama. Pastikan awak dapat kuasai. Okey, terima kasih.